Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video pada kali ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi subjek sejarah tingkatan 4 silabus sekolah menengah kebangsaan. Jadi bagi anda yang mempunyai buku teks sekolah menengah kebangsaan tingkatan 4 subjek sejarah, anda bolehlah buka buku teks anda pada muka surat 11. Muka surat 11, subtopik 1.3, okay. Tapi pada kali ini kita fokus kepada undang-undang. Dalam video sebelumnya kita telah bincangkan tentang peranan pembesar empat lipatan. Jadi pada kali ini kita bincangkan pula tentang bidang kuasa. Okay, pembesar empat lipatan ini spesifiknya undang-undang yang diselia oleh pembesar-pembesar di dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, jadi ada dua bentuk undang-undang yang dikuatkuasakan di dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Pertama kita ada hukum kanun dan kedua kita ada hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Jadi daripada nama undang-undang ini pun sudah jelas bahawa penggunaan ataupun ruang lingkup pengaplikasian undang-undang ini adalah termaktub satunya kepada apa yang berlaku di dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka di dalam negara Melaka itu sendiri, dan yang kedua pula hukum kanun pula Undang-Undang Laut Melaka ini tertakluk kepada kawasan ataupun tertakluk kepada apa yang berlaku di dalam sesebuah kapal ataupun di lautan perairan Melaka itulah. Okey. Jadi tanpa berlengah lagi kita terus masuk ke hukum kanun Melaka. Jadi di muka surat 10, okay, muka surat 10, okay, Undang-Undang Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 pasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, okay, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Jadi ada 4 perkara di situ yang anda perlu ingat berkenaan dengan hukum kanun Melaka. Pertamanya jenayah. Jadi jenayah, perbuatan jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Antara hukuman-hukuman yang dikenakan di bawah pasal jenayah ini adalah seperti hukuman yang terkandung di dalam pasal 5.1, di mana seseorang yang didapati membunuh tanpa pengetahuan pembesar ataupun raja, maka dia akan dihukum bunuh. Okay. Hukum bunuh adalah hukum membunuh adalah hukumnya dibunuh juga. Okay. Dan di dalam pasal 4 pula hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan. Okay. Ingkar arahan dan memalsukan titah sultan. Seterusnya peranan sultan dan pembesar, pasal nombor 2 pula. Perkara kedua, setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Okay. Dalam pasal 1 tugas sultan. Pasal 1 menjelaskan ataupun menghuraikan tentang tugas sultan, di mana okay, di mana tugasan sultan, bendahara atau penghulu bendahari. Ini kita sudah bincangkan di subtopik sebelumnya berkenaan dengan pembesar empat lipatan. Tapi di sini mungkin kita boleh fokus kepada sultan, tanggungjawabnya untuk melantik pembesar, contohnya bendahara dan temenggung. Jadi perkara yang ketiga pula adalah hal yang berkaitan dengan kekeluargaan. Isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Antara hukum dalam perkahwinan dalam pasal 26 daripada 44 pasal dalam hukum kanun Melaka itu, perkara ke-26 membincangkan secara spesifik ataupun memfokuskan secara spesifik kepada perkara berkait dengan pernikahan, perkahwinan, di mana dalam pasal 26 itu dinyatakan pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Namun sekiranya 4 orang saksi ini gagal dicari ataupun sesuatu pernikahan itu gagal mendapatkan 4 orang saksi itu, maka 2 orang pun boleh. Okay. Itu berkait dengan kekeluargaan. Selain itu, sebelum kita beralih kepada ekonomi, hamba abdi dan wanita pula tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Okay, jadi perkara yang terakhir dalam hukum kanun Melaka ini adalah berkait dengan soal ekonomi. Perdagangan merupakan elemen penting menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh dunia. Undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan. Okay. Seperti mana perkara berkait kekeluargaan di dalam pasal 26 tadi yang
menuntut untuk kehadiran 4 orang saksi ataupun sekurang-kurangnya 2 orang saksi dalam suatu pernikahan. Di sini juga di bahagian ekonomi juga ada unsur-unsur yang diterapkan daripada agama Islam, ajaran Islam sendiri, di mana dalam perkara berkait dengan ekonomi, pasal 30, amalan riba adalah diharamkan dalam urusan perniagaan. Okay? Amalan riba diharamkan dan perniagaan pula hendaklah melibatkan golongan yang pertamanya sudah akil balik. Akil balik ini maksudnya sudah dewasa lah. Dewasa dari sudut, walaupun akil balik ini adalah sesuatu yang digariskan oleh Islam, tapi ada asas biologinya. Akil balik ini merujuk kepada mereka yang sudah, kalau lelaki sudah cukup usianya, okay, sudah pecah suaranya lah, senang kan. Kalau perempuan sudah datang haid, kalau lelaki sudah ada hal hukumnya, okay, itu senang, ciri biologinya senang untuk menentukan akil balik ini. Kedua, siuman, tidak gila lah, siuman, dan perlu melafazkan niat jual beli. Jadi niat jual beli ini adalah sesuatu yang boleh kita dapatkan daripada rukun jual beli yang disyariatkan oleh Islam sendiri. Okay? Jadi cukup tentang hukum kanun Melaka. Di situ ada 4 perkara. Pertamanya tadi berkenaan dengan jenayah, keduanya berkait dengan kuasa pembesar dan sultan, ketiga berkait dengan kekeluargaan, dan yang terakhir berkait dengan ekonomi. Okay? Jadi terus kita beralih ke muka surat yang seterusnya, muka surat 11. Di muka surat 11, jadi Undang-Undang Laut Melaka telah diusahakan oleh beberapa orang nakhoda pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Nakhoda ini adalah merujuk kepada individu. Pertama ada nakhoda jenal, nakhoda diri, dan nakhoda sahak. Untuk mengenali siapa mereka ini, Anda boleh membuat pembacaan lanjut daripada sumber-sumber yang boleh Anda akses seperti internet, buku bacaan, majalah dan sebagainya. Seperti mana hukum kanun Melaka tadi mengandungi 4 perkara ataupun mencakupi 4 perkara, Undang-Undang Laut Melaka juga turut mencakupi 4 perkara. Yang pertamanya kita ada perkara berkenaan dengan peran nakhoda, kedua pelayaran, ketiga jenayah, dan yang terakhir adalah melibatkan percukaian. Jadi peran nakhoda di sini adalah merujuk kepada nakhoda ni lebih kepada kapten kapal, pengemudi kapal, ketua di atas kapal itu. Sebab itu di muka surat 11 itu di bawah perkara berkait dengan peran nakhoda. Nakhoda itu diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran, di mana semua pihak ataupun semua individu yang berada di atas kapal yang dikemudi oleh nakhoda itu adalah perlu untuk menurut segala arahan, bukan perintah lah, arahan yang diberikan oleh nakhoda. Dalam pasal 13.1 dinyatakan bahawa nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam pasal 13.3 pula, sekiranya nakhoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, nakhoda perlulah mendapatkan persetujuan daripada semua ahli-ahli yang terlibat secara langsung dalam pelayarannya tersebut. Okay? Jadi nakhoda ini, walaupun nakhoda ini boleh diibaratkan seperti raja yang berkuasa mutlak, namun ada juga perkara-perkara di mana nakhoda ini tidak boleh membuat keputusan secara individu, okay, secara bersendiri, dan ia perlu dilakukan secara demokrasi. Rasionalnya mudah saja, kerana setiap pelayaran ini sudah dijadualkan tempoh pelayarannya, daripada masa pelepasannya hinggalah masa ketibaannya sudah ada jadualnya. Jadi sekiranya seseorang nakhoda itu membuat keputusan untuk melakukan lencongan ataupun berhenti seketika di tempat-tempat yang tidak ada dalam perancangan, ini sedikit sebanyak akan membantutkan jadual ataupun masa ketibaan yang telah dirancang, masa perjalanan yang telah dirancang. Dan untuk itu semua orang yang menumpang di atas kapal nakhoda itu tadi akan terkesan secara langsung oleh perubahan jadual pelayaran tersebut. Okay, maka dengan itu perlulah dilakukan secara demokrasi. Okay. Jadi cukup berkenaan dengan peranan nakhoda. Seterusnya kita ada perkara berkenaan pelayaran. Okay, dijelaskan peranan beberapa pegawai selain daripada nakhoda, antaranya termasuklah jurumudi, malim, dan jurubatu. Okay, selain daripada nakhoda, 3 lagi member pula, individu yang mempunyai peranan yang sangat signifikan lah di dalam sesebuah kapal yang sedang berlayar itu adalah jurumudi, malim, dan jurubatu.
Oke, contohnya dalam pasal 9, seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Oke. Malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus, dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan selamat. Oke, Malim ni nomor 2 kapten lah, senang cerita. Malim ni nomor 2 kapten. Jadi ilmu pelayaran Malim ni, daripada deskripsi yang dinyatakan di situ, Malim ni peranannya lebih kepada kompas, seperti kompas lah, yang menentukan arah yang betul untuk belayar. Kemudian kita ada sekiranya perkara yang menjelaskan bahawa sekiranya malim lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran kerosakan, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Okey, hukumannya sangat berat, hukuman bunuh. Sekiranya lalai dalam melaksanakan tugasnya, hukuman bunuh malim. Okey, pada hari ini hukuman ini sudah dimasukkan tidak. Bahkan tugas malim ini juga sudah digantikan oleh alat-alat teknologi tinggi yang lebih kompleks, lebih komprehensif dan lebih tepat barangkali. Okey, jadi berkenaan dengan selain daripada malim itu kita ada juru batu dan juru mudi. Bacaan lanjut berkenaan dengan juru mudi dan juru batu ini anda boleh lakukan. Kita sudah menjangkau masa 11 minit. Jadi kita akan cuba habiskan sebelum minit yang ke-15. Jenayah. Perbuatan jenayah di atas kapal menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Okay? Mungkin berlaku pembelotan ataupun rampasan kuasa di atas kapal. Jadi ini adalah berkait dengan isu keselamatan, bukan saja golongan yang bertugas secara langsung mengemudi kapal, tetapi juga penumpang-penumpang di atas kapal. Jadi berkenaan dengan itu, disebabkan itu dalam pasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, orang tersebut akan dihukum mati. Jadi hukumannya juga sangat berat. Okay? Hukuman-hukuman yang berkenaan dengan jenayah di atas kapal ini mencakupi perkara-perkara ataupun perbuatan seperti mencuri, membunuh, dan memberontak. Memberontak seperti yang saya katakan tadi, rampasan kuasa. Jadi peranan anak kapal berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka, anda boleh gunakan QR code di situ, di muka surat 11 itu, imbas, dan boleh lakukan pembacaan tambahan berkenaan dengan peranan anak kapal. Jadi yang terakhir berkenaan dengan percukaian di atas kapal lagi. Okay? Undang-Undang Laut Melaka ni di atas kapal semuanya. Di atas kapal, di atas lautan lah. Percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Ada banyak macam-macam jenis cukai. Cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Dalam pasal 6.3, nakoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang 1/10 jumlahnya. Saya fikir ini adalah satu informasi yang sangat penting untuk anda ingatlah, berkenaan dengan jumlah cukai yang dikenakan oleh nakoda. Nakoda yang mengenakan cukai. Sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sebelum sampai ke destinasinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari, ini adalah cukai yang dikenakan oleh nakoda kepada mereka yang turun sebelum sampai destinasi yang dijanjikan. 1/10. Jadi untuk poin yang terakhir itu ada yang poin yang berwarna, ini warna apa ya? Warna coklat. Itu adalah rangkuman ataupun rumusan tentang apa yang telah kita pelajari bagi subtopik 1/3 ini. Jadi saya pikir cukup sampai di sini saja video pada kali ini. Saya harap kita akan bertemu lagi di video yang akan datang, di mana kita akan bincangkan subtopik 1.4, peranan pemerintah dan rakyat. Jadi dengan itu sekian dan terima kasih.